Maka Dajjal itu adalah suatu makhluk. Dia adalah seorang manusia, dipanjangkan umurnya, yang lahir dekat sebuah negara. Negara itu namanya Samirah, dan juga lahir daripada sebuah bangsa. Bangsa itu namanya bangsa Yahuda. Apakah bangsa Yahuda itu ada zaman sekarang? Jawapannya sudah pun tidak ada. Dia adalah suku kaum yang terdapat di dalam Bani Israel. Bani Israel tu macam Melayu. Yahuda tu dia macam orang Nagori 9 contoh. Macam itulah suku kaum, cabang-cabang Melayu. Kalau Melayu dia punya induk, cabang-cabangnya. Jadi Israel tu induk dia, cabang-cabangnya dia ada banyak suku kaum di dalamnya. Di antaranya bangsa Yahuda yang Allah Ta'ala dah pun pupuskan mereka. Maksudnya muka Dajjal itu, dia adalah muka yang tak akan sama dengan mana-mana bangsa di zaman sekarang. Jadi jangan kita kaitkan Dajjal itu macam Cina lah, macam India lah. Dajjal itu mukanya mungkin macam muka orang Greek, macam muka Bill Gates lah, macam muka Mark Zuckerberg lah. Macam-macam orang kata. Maka itu bukan. Tidak boleh kita ini mendakwi dalam bab ini, kerana perkara itu belum berlaku dan kita juga belum pernah nampak muka Dajjal macam mana. Nampak muka Dajjal tu tak jadi masalah, tetapi jadi masalah terpedaya dengan dia. Muka Dajjal itu asalnya mukanya suci, mukanya muka orang beriman. Orang tengok je rasa nak percaya. Jangan kita ini kata percaya dengan Dajjal. Kadang-kadang dengan skamer pun kita percaya. Apatah lagi dengan Dajjal. Kalau skamer tu yang muka dia tak berapa nak beriman pun kita boleh percaya, ini kan pula Dajjal, dia bapa kepada segala skamer dalam dunia. Penghulu kepada segala penipuan itu adalah Dajjal. Dan juga yang membuat konsep penipuan itu adalah Dajjal, diikuti oleh manusia. Maka Dajjal ini mukanya muka yang suci, muka manusia yang soleh. Tapi 3 perkara Dajjal akan jauhi sejauh-jauhnya. Yang pertama, Dajjal tidak akan menyebut kalimah tauhid la ilaha illallah, tapi dia mengaku Islam. Yang kedua, Dajjal tidak akan mengamalkan sunnah, tapi dia mendakwa dia menyayangi Rasulullah. Yang ketiga, Dajjal tidak akan mengajarkan orang supaya menjauhi maksiat, tapi dia mengajak orang dirikan solat. Katanya, wahai manusia, dirikanlah solat, buat maksiat pun tak apa. Macam itu. Dajjal ni dia tak akan ajak orang jauhi maksiat. Bagi dia maksiat tak apa, tapi ibadah buat. Kalau adalah ustaz yang macam ini, takut-takut dia tu Dajjal. Subhanallah. Perkara yang perlu kita ajak manusia, perkara pertama sekali adalah taubat dan menjauhi maksiat. Setelah itu barulah kita ini ajak manusia beribadah, setelah daripada menjauhi maksiat. Tidak boleh seseorang itu melakukan maksiat dalam masa yang sama beribadah, ataupun melakukan maksiat dan berniat untuk bertaubat selepasnya. Tidak boleh. Taubat itu untuk suatu maksiat yang kita lakukan tanpa niat untuk bertaubat selepasnya. Contoh, alah aku mencuri lah sekarang, nanti aku taubat lah. Taubat tu main-main. Tu bukan taubat. Itu adalah taubat. Kalau kahwin, ada kahwin kontrak, itu taubat kontrak. Taubat dah dirancang. Astaghfirullahalazim. Berkenaan dengan dabah. Dabah ini adalah haiwan yang melata, yang muncul hampir-hampir sama dengan terbit matahari daripada sebelah barat. Para ulama mengatakan bahawasanya
Di antara munculnya Dajjal, munculnya Dabah, keluarnya Dabah dengan matahari terbit di sebelah barat lebih kurang sama waktunya. Sama ada matahari terbit dulu sebelah barat baru munculnya Dabah, ataupun munculnya Dabah dulu baru terbit matahari sebelah barat. Di antara keduanya hampir-hampir serupa ataupun hampir-hampir bersamaan waktunya. Dabah ini bukan seekor, dia banyak. Yang pertama, dia muncul di sebelah timur. Yang kedua, muncul sebelah barat. Yang ketiga, dia muncul ataupun keluar di antara Bukit Safa dan Marwah. Kalau kita tengok petanda hari kiamat, semuanya dekat Mekah, semua dalam Masjidil Haram. Tak ada tempat lain, semuanya dalam Masjidil Haram. Dukhan dalam Kaabah. Dabah keluar di antara Bukit Safa dan Marwah. Dia keluar dekat situ, dan dia bukan seekor, dia ramai. Saiznya adalah saiz yang besar, macam saiz seekor lembu. Macam saiz seekor lembu ataupun kerbau ataupun seladang ataupun lebih besar daripada itu. Dan rupa dia adalah rupa yang sangat aneh. Rupa haiwan yang kita tak pernah lihat sebelum ini. Kata para ulama, wallahu a'lam, setiap daripada rupa haiwan yang ada di zaman sekarang ada pada haiwan namanya Dabah. Mungkin dia ada bulu, lepas tu dia ada sisik, lepas tu dia ada kuku, lepas tu dia ada balung, macam itu. Semua sifat haiwan ada pada dia. Tapi rupa dia bukan rupa yang menakutkan, kerana dia bergaul dengan manusia dan boleh berkata-kata, dia boleh cakap bahasa manusia. Kalau kita bayangkan macam cerita Narnia, haiwan boleh bercakap. Sebenarnya datuk nenek kita dulu mengatakan pada zaman dahulu, kita pun ceritakan sang kancil, sang buaya boleh bercakap. Sebenarnya salah. Zaman dahulu haiwan tak boleh bercakap, tapi zaman nanti haiwan bercakap. Haiwan tak akan boleh bercakap zaman dulu. Akan datang haiwan insya-Allah boleh bercakap. Jangan kata haiwan bercakap, pokok batu pun boleh bercakap. Jadi janganlah cerita dekat anak-anak tentang kisah pada zaman dahulu sang kancil, sang buaya. Takut-takut mereka mengatakan zaman dulu memang tak ada manusia ke? Ataupun manusia dulu memang tak pandai, yang pandai sang kancil. Jadi beri cerita yang betul. Pada zaman dahulu, cerita pasal para anbiya, cerita pasal orang-orang yang soleh, cerita tentang perihal Bani Israel. Jangan cerita pasal sang kancil, sang buaya. Sang kancil, sang buaya itu, dia adalah satu mitos yang tidak ada asas dalam mana-mana. Al-Quran tak ada, As-Sunnah tak ada, cerita para ulama lagi tak ada. Dabah itu rupanya rupa yang hampir-hampir sempurna di antara haiwan dan manusia, cantuman. Tak tahu kita nak kata manusia tak manusia, nak kata haiwan pun tak haiwan. Tapi rupa dia tu bukan rupa yang menakutkan. Bila kita jumpa dia, kita boleh kata, Assalamualaikum, apa khabar? Dia pun jawab, Waalaikumsalam, baik. Dia boleh bercakap dengan kita. Maksudnya dia akan bergaul dengan kita dalam kehidupan sehari-harian kalau kita wujud waktu tu. Dan dia punya tugas, dia akan cap dekat dahi orang. Kalau orang itu beriman, dia akan cap dahinya, kamu beriman. Kalau orang tu tak beriman, dia akan cap dekat dahi orang itu, kamu tidak beriman. Setiap orang dah ada rubber stamp waktu tu dekat dia punya dahi. Dapat kita kenal, oh ni tak beriman rupanya kau, ya? Betul, aku tak beriman. Macam tu. Semua waktu tu tak ada gaduh, tapi mengaku. Itu tugasan dabah. Maka itu adalah dabah, dan dabah ini dia akan meninggal dunia macam manusia meninggal dunia. Telah meninggal dunia dabah, kita pun innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia dah dia kan. Dabah ini dia itu keluar daripada perut bumi, hasil daripada tindakan kimia daripada perut bumi, menyebabkan dabah ini wujud. Dan kata para ulama, setiap tahun
terdapat di dalam perut bumi suatu haiwan yang tak dikenali, yang telah pun terbentuk, hanya sahaja mereka belum hidup. Mungkin sekarang ni dekat dalam perut bumi tu mereka masih macam janin, macam janin, ataupun mereka itu macam satu ukiran tanah dan sebagainya, yang satu hari nanti Allah Ta'ala akan tiupkan roh, maka mereka hidup. Dan mereka bukan yang menakutkan, bukannya bila keluar tu wah takutkan orang, tak ada. Tapi keluarnya bergaul dengan manusia, bergaul dengan kita. Kita akan, kalau kita wujud waktu itulah, manusia akan ajak dia datang rumah, makan kat rumah saya je. Siapa dia tu? Dabbah. Kawan awak tu siapa? Dia manusia ke? Tak, dia tu dabbah. Oh, dabbah, ajak datang rumah makan, macam tu ibaratnya lah. Boleh bayang tak? Maksudnya akan datang, kita ni bukan manusia je, yang dengan ceramah nanti ada seekor dua ekor dabbah. Dan kita kenal, oh ni dabbah ni. Siapa nama dia? Nama dia Fairuz. Fairuz tu siapa? Oh, dia dabbah, bukan manusia. Oh, dabbah ingatkan manusia tadi. Macam tu ibaratnya. Tapi kita dengar macam seram kan sekarang. Sekarang kita dengar macam, takut pula ada haiwan duduk kat kita. Nak takut apa? Kita boleh kucing dalam rumah. Lebih kurang itu, cuma kucing itu boleh bercakap dengan kita nanti. Contoh macam itu dabbah. Dabbah tu dia adalah haiwan yang dia boleh berdikari, cari makan sendiri. Dia boleh dan silap hari bulan dia boleh ada pakai baju. Dia pakai baju, dia ada pakaian, dia ada peralatan. Tapi kita bila tengok dia, kita tahu dia haiwan, bukan manusia. Subhanallah.